Orkestra unggas dan serangga malam mengisi ruang udara di tanah perkuburan itu. Di satu sudut yang agak jauh dari pintu pagar utama, dua sahabat sedang menggali kubur mangsa wanita bunuh yang baru sahaja dikebumikan petang kemarin. Beberapa batang lilin dan sebotol kaca kecil berada di tebing pusara tersebut. Angin dingin yang bertiup sepoi-sepoi bahasa menampar kulit mereka yang lencun dengan keringat. Mereka menggigil kesejukan. "Kau betul ke nak buat benda ni, Aziz?" Husein bertanya sambil menyeka peluh di dahi dengan lengannya. "Dah nak sampai liang lahat kita gali, takkan aku main-main pula." Aziz mendengus. Husein tidak berkata apa-apa. Dia mendongak ke tebing dan melingas ke sana sini. Suasana malam yang hanya diterangi lampu suluh itu membuatkan bulu romanya berdiri menceracak. Batu-batu nisan terpacak di atas tanah sejauh mata memandang. "Takkan tak ada cara lain lagi kau nak pikat si Ira tu?" Husein bertanya lagi. "Guna minyak dagu ni je cara yang paling mujarab dan cepat. Aku tak boleh tunggu lama-lama, Sen. Sakit hati aku ni." "Sebenarnya kau suka dia ke tak?" "Aku sukalah. Tapi dia tu bukan setakat jual mahal je. Siap dihinanya aku lagi depan kawan-kawan kita orang dekat pejabat tu. Malu aku, tahu tak?" Aziz berhenti menggali, lalu memacakkan penyodok ke dalam tanah. Dia menongkatkan kedua lengannya di hulu penyodok. "Dengan cara ni je aku boleh ajar dia. Aku tak kisah sangat kalau dia tolak cinta aku. Yang aku tak boleh maafkan penghinaan tu, Sen. Tebal tahu tak muka aku bila kena gelak ramai-ramai. Nanti lepas kena minyak ni, tahulah dia tinggi rendah langit tu macam mana. Confirm datang melutut merayu dekat aku." Husein menelan air liur melihat senyuman rakan baiknya itu. Aziz menyambung menggali. Beberapa minit kemudian, penyodoknya terkena papan lahat. Dah jumpa liang lahat." Aziz terus melutut dan menggali tanah di atas papan tersebut dengan tangan. Husein teragak-agak pada mulanya, kemudian terpaksa menyertai Aziz. Setelah papan dialihkan, mereka berdua terpaksa bingkas dengan kelam kabut dan berundur beberapa tapak. Bau busuk mayat yang mulai mereput menyengat ke dalam rongga hidung. Husein terpaksa tunduk dan memuntahkan makan malamnya. "Aduh, kau ni, Sen. Mai, tolong aku angkat jenazah ni." Mata Husein membuntang luas. "Betul ke ni, Jis?" "Kan Tok Bomoh dah suruh buat macam ni. Cepatlah, apa yang kau tergege lagi tu?" Aziz menggali dan membersihkan tanah dalam liang lahat hingga terdedah kain kapan yang sudah kotor. Sebaik sahaja wajah jenazah wanita itu terdedah. Mereka berdua terkejut dan berundur sekali lagi. Husein terpaksa menahan muntah untuk kali kedua. Demi cintanya terhadap Ira, Aziz dengan beraninya melutut di sebelah jenazah. Kedua-dua tangannya memeluk bahagian atas abdomen mayat berkapan itu. "Kau pegang kaki. Aku kira sampai 3 kita angkat letak atas tanah." Husein hanya merenung jenazah dengan mulut yang terlopong. "Cepatlah, Sen!" Aziz mengherdik. Rakannya itu menurut arahan sambil menutup mata rapat-rapat. Mereka keluarkan mayat tersebut dari liang lahat. "Okey, kita dirikan dia pula," Aziz berkata. "Macam mana nak bakar dagu dia kalau baring macam ni? Kan Tok Bomoh dah suruh kita dirikan dia. Lepas tu sandar ke dinding. Masa aku bakar lilin bawah dagu dia nanti, kau pegang tau, jangan bagi dia jatuh." Biar betul, Jis. Kau pasti ke nak teruskan ni?" Sen, kau jangan buat perangai lah. Mayat dah keluar dah ni. Apa yang kau teragak-agak lagi? Kau janji nak tolong aku kan? Cepat kerja kita siap,
Cepatlah kita boleh balik. Jenazah tersebut didirikan dan disandar di sudut lubang kubur untuk mengelakkan dari tergelongsor jatuh dan memudahkan Hussein memegangnya. Pegang dia betul-betul. Aku nak ambil lilin dengan botol ni. Aziz berkata. Cepat sikit, Jess. Wajah Hussein dan mayat tersebut hanya berada beberapa inci sahaja antara satu sama lain. Dalam cahaya yang samar-samar itu, wajah wanita itu jelas pucat kebiruan. Kedua-dua biji matanya yang tertutup rapat kelihatan sedikit tersembul dari soket kerana kulit dan isi yang sudah mengecut. Kapas masih tersumbat dalam hidung. Bau hanyir bercampur tanah berlegar-legar di udara di depannya. Hussein terpaksa bernafas menggunakan mulut sambil menutup mata. Kerja syirik membakar dagu jenazah dimulakan. Mulut Aziz terkumat kamit membaca mantra yang diajarkan oleh Tok Pomoh sambil dia membakar api lilin di bawah dagu. Beberapa minit kemudian, bau kulit dan isi hangit yang sangat tengik mengisi seluruh ruang kubur itu. Mereka berdua terpaksa menggerenyitkan muka sambil menghembus-hembus bau kurang enak itu dari hidung. Bunyi kulit hangus di mamah api berdesis kuat. Cecair likat mula mengalir dari tempat yang dibakar. Aziz cepat-cepat menadahnya dengan botol. Hussein tiba-tiba terdengar suara seorang perempuan merayu. Sakit. Ia kedengaran sayup-sayup dan sangat jauh. Aziz, kau dengar tak tu? Hussein bertanya dengan suara yang tergetar-getar. Perasaan kau je tu. Ada lagi suara tu, Aziz. Hussein mendongak ke tebing. Tiada kelibat sesiapa pun di situ selain mereka berdua. Tergerak hatinya untuk menatap wajah jenazah yang dipegangnya itu. Hussein menelan air liur sebelum anak matanya mengerling ke arah wajah pucat di depannya itu. Mata jenazah berkafan itu tiba-tiba terbelalak luas. Mulutnya terbuka sedikit. Sakit. Hussein dan Aziz menempik panik. Mereka terlompat ke belakang. Jenazah wanita itu menggelongsor ke sisi lalu tergeletak di atas tanah. Jomlah Aziz, kita belah terus. Hussein cuba memanjat tebing. Aduh, macam mana ni? Botol baru isi separuh. Cukuplah tu. Buat apa banyak-banyak? Janji Tok Pomoh boleh jampikan. Lilin masih menyala di tangan Aziz. Dia merenung mayat yang terbaring itu sambil teragak-agak, sama ada dia harus teruskan kerja terkutuk itu ataupun melarikan diri. Dengan tidak semena-mena, mayat itu bangun dan duduk terluncur. Sakit. Dia menjerit. Kelam kabut dua sahabat itu memanjat tebing kubur, kemudian memecut sekuat hati ke arah pintu pagar utama yang terletak kira-kira 200 meter dari situ. Mereka terus ke rumah Tok Pomoh. Hussein demam panas pada keesokan harinya, manakala Aziz bekerja seperti biasa. Sepanjang hari di pejabat, senyumannya tidak pernah pudar dan dadanya sentiasa berdebar. Masuk waktu rehat, Aziz melawat meja Ira. Rakan-rakan sepejabat mereka sudah mengekek dengan telatah lelaki itu. Mereka pasti Aziz akan ditengking sebentar lagi. Ira, kau lunch kat mana hari ni? Jom aku belanja nasi ayam penyet dekat restoran hujung tu. Pelawa Aziz. Setitis minyak dagu dicalik ke lengan Ira.
Ish, apa pegang-pegang ni? Tak malu ke? Ira mengambil beg tangan dari laci meja, lalu menyertai kawan-kawannya yang sudah menunggu di lobi depan pejabat. Ira nak lepak dengan kita orang lah, Jess. Salah seorang dari kakak-kakak itu berkata. Yang lain hanya menutup mulut dengan tangan mentertawakan lelaki itu. Ajis hanya tersenyum sinis. Pada waktu petangnya, semua pekerja pejabat itu bergegas mengimbas jari masing-masing di pintu utama. Jam sudah masuk pukul 5 petang. Mereka semua sudah tidak sabar untuk pulang, termasuk Ira. Ajis hanya memerhatikan gadis itu dari jauh. Kau tunggu malam ni, Ira. Kau akan jadi milik aku untuk selama-lamanya. Hatinya berbisik. Jalan raya sangat sesak. Bunyi horn yang bersilih ganti mengeruhkan lagi keadaan. Ira mengeluh panjang, menyumpah kereta di hadapannya yang bergerak lambat setelah lampu isyarat bertukar hijau. Pada waktu itulah kepalanya tiba-tiba pening. Dia terasa mual. Entah kenapa wajah Ajis muncul dalam kotak mindanya. Dia cuba menghalau imajinasi tersebut, tetapi semakin kuat dia berbuat demikian, semakin jelas bayangan wajah Ajis. Dalam keadaan yang berserabut itu, dia menekan minyak. Ira langsung tidak perasan lampu isyarat sudah bertukar kuning, kemudian merah semula apabila dia semakin hampir dengan simpang 4 itu. Dia juga langsung tidak perasan sebuah bas kilang yang datang dari arah kanannya. Ajis baru sahaja selesai mandi ketika loceng rumahnya bergema. Dia segera menarik daun pintu. Bau minyak wangi yang selalu dipakai Ira harum semerbak. Ira, kenapa datang malam-malam ni? Ajis tersengih bak kerang busuk. Alah, Ajis ni buat tanya pula. Masuklah, masuk. Jangan malu-malu. Ajis meloncat gembira dalam kepalanya. Memang power minyak dagu yang Tok Pomoh jampikan semalam. Berbaloi mereka diganggu hantu ketika mendapatkannya. Kalaulah rakan-rakan sepejabat mereka ada di situ, sudah pasti terlopong mulut masing-masing, fikir Ajis. Telefonnya tiba-tiba berbunyi. Berpuluh-puluh mesej WhatsApp diterima. Belum sempat dia membacanya, Ira merampas peranti tersebut. Alah, layanlah ai, Ajis. Ira merangkul tengkuk Ajis dengan kedua-dua lengannya. Okey. Duduklah dulu. I nak ke dapur kejap. You nak minum apa? Ikut suka you lah. Ajis melepaskan dakapan Ira dan terus masuk ke dapur dengan kaki yang menggeletar. Akhirnya tercapai juga impiannya. Telefon masih berdenting-denting. Dia mengeluh dan terpaksa membaca mesej yang masuk bertubi-tubi itu. Kakinya tiba-tiba lembik bak jeli. WhatsApp grup pejabatnya kecoh dengan berita tentang kemalangan Ira. Matanya membuntang luas tatkala membaca mesej menyatakan gadis idamannya itu meninggal di tempat kejadian. Ajis menjengolkan kepala ke ruang tamu. Ira masih berada di sofa, tersenyum menggoda sambil melambai ke arahnya. Diorang ni melawak ke apa ni? Apa yang kasar sangat gurau macam ni? Ira, you dah baca WhatsApp group office kita? Melampaulah diorang ni bergurau macam tu. Ada ke patut diorang cakap you meninggal sebab insiden tadi? Ajis berkata sambil meletakkan 2 mug berisi kopi di atas meja. Ish, jahatnya diorang ni. Ira masih tersenyum.
Ajis melabuhkan punggungnya di sebelah Ira. Tangan gadis itu terus hinggap ke atas peha Ajis. Lelaki itu membalasnya. Tiba-tiba telefon Ajis berdering-nyaring. Aduh, siapa pula kacau daun ni? Ira melentukkan kepalanya ke bahu Ajis dan merangkul batang tubuh lelaki itu dengan erat. Sengih Ajis semakin lebar. Hello? Korang mengarut apa tu? Tak lawak lah sial. Ira ada dengan aku ni ha? Betul lah. Dia ada kat sebelah aku ni. Kau lah yang merepek. Udara dalam ruang tamu itu tiba-tiba pengap dengan bau hanyir yang sangat menusuk hidung. Ajis mengerutkan dahi. Dia berpaling ke arah Ira. Wajah gadis itu pucat membiru. Darah tidak henti-henti mengalir dari luka di dahi. Hidung dan rahang atasnya terperosok ke dalam tengkorak, manakala kedua-dua biji mata gadis itu tersembul dan hampir terkeluar dari soket. Seluruh tubuhnya dibalut kafan yang comot dengan tanah dan darah. Ajis, kau sayang aku kan? Peluklah aku. Aku senju.